Yang pertama sekali kita masuk kepada pengenalan. Perumahan memang merupakan isu yang kompleks dan penting di Malaysia. Sejak kemerdekaan, kerajaan Malaysia telah menitik beratkan tentang isu perumahan dan telah mengambil langkah-langkah yang penting untuk memastikan rakyat mempunyai akses kepada rumah yang mampu milik. Di sini menyatakan bahawa sejak daripada kemerdekaan lagi, kerajaan dan pihak-pihak terkait telah mengambil langkah untuk menitik berat tentang perumahan untuk rakyat. Untuk rakyat ni memiliki rumah. Seterusnya, sebagai contoh, Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) telah ditubuhkan untuk membantu golongan berpendapatan isi rumah di bawah RM5,000 yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah urusan tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Maksudnya, contohnya Syarikat Perumahan Negara SPNB tubuh untuk membantu rakyat yang gaji RM5,000 ke bawah dan tidak mampu untuk mempunyai rumah. Dan mereka yang ada tanah boleh membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Yang kita tahu, rumah ni adalah perkara yang penting kerana ia tempat tinggal, tempat bertunda. Dia adalah satu keperluan. Seterusnya, saya pas kepada kawan saya. Cabaran ekonomi dan kemampuan pemilikan rumah warga muda. Ekonomi yang meningkat menyebabkan kos sara diri terjejah dan membebankan warga muda untuk merancang pemilikan rumah. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh warga muda. Yang pertama, harga rumah meningkat. Harga rumah meningkat disebabkan kenaikan rumah yang lebih cepat berbanding kenaikan gaji, di mana setiap tahun nilai tanah meningkat mendadak. Selain itu, kewangan yang masih lemah disebabkan banyak komitmen yang banyak harus diselesaikan, bukan rumah sahaja. Selain itu, kereta dan motor memerlukan kewangan juga. Okey, seterusnya punca dan akibat. Yang pertama ialah masalah permintaan dan penawaran. Permintaan terhadap rumah kos rendah meningkat jauh lebih besar daripada penawaran rumah tersebut semenjak dari rancangan Malaysia yang ketiga. Permintaan rumah lebih tertumpu pada sesuatu lokasi yang mempunyai pelbagai aktiviti ekonomi. Contohnya, permintaan rumah di kawasan bandar seperti Bandaraya Kuala Lumpur adalah tinggi berbanding di kawasan pedalaman. Situasi ini boleh dikaitkan dengan teori paksi pertumbuhan yang tidak seimbang dan hanya tertumpu di suatu lokasi. Apabila wujud aktiviti ekonomi di suatu kawasan, maka akan wujudlah kekurangan tempat tinggal akibat populasi yang tinggi. Bagi masalah yang kedua ialah masalah kualiti rumah. Pembangunan perumahan yang aktif telah menyebabkan beban kerja agensi kerajaan tertentu yang berkaitan dengan pembinaan perumahan semakin bertambah, seperti masalah kekurangan kaki tangan dan prosedur yang sukar seterusnya menyebabkan banyak projek tertangguh. Kesannya, kualiti rumah menjadi rendah dan mendatangkan pelbagai masalah kepada penggunaan setelah mereka tinggal hanya beberapa minggu di dalam rumah tersebut, seperti berlaku retakan dan sistem pengaliran yang tidak sempurna. Bagi masalah yang ketiga ialah harga rumah yang tinggi. Kos rumah yang terlibat seperti harga yang diletakkan oleh pemaju terhadap rumah-rumah yang dibina tinggi dan mungkin terlalu mahal untuk individu yang berpendapatan sederhana dan rendah. Hal ini kerana bahan-bahan mentah yang digunakan seperti simen, pangkal besi dan pasir dibeli dengan harga yang mahal. Berikutan, pemborong meletakkan harga mengikut pasaran mereka. Oleh itu, untuk mendapatkan pulangan modal, pemaju terpaksa meletakkan harga yang bersesuaian dengan kos pembinaan tersebut. Harga yang tinggi ini menyukar penduduk untuk berpendapatan sederhana atau rendah untuk memiliki rumah. Bagi punca dan akibat yang keempat ialah masalah kekurangan tanah. Tanah digunakan untuk pelbagai tujuan. Keadaan ini menyebabkan harga tanah meningkat dan seterusnya ia menjadi masalah yang paling utama yang dihadapi oleh sektor swasta dan awam dalam pembinaan atau penyediaan rumah kos rendah. Pemaju akan membina rumah di kawasan pinggir bandar yang terletak jauh di kawasan bandar kerana kawasan tersebut terdapat kawasan lapang. Jarak yang jauh dari tempat kerja menyebabkan permintaan rumah di kawasan tersebut adalah kurang. Jadi, menurut multiple knuckle model,
Kawasan perumahan kos rendah terletak berdekatan dengan kawasan perindustrian untuk memudahkan pekerja ulang-alik dari tempat kerja. Rancang kewangan dengan sebaik mungkin supaya tidak terbeban. Yang ketiga, mengumpul wang untuk membayar deposit rumah. Yang keempat, merebut peluang yang disediakan kerajaan, iaitu skim pemilikan rumah. Yang last sekali, tidak tergesa-gesa membeli rumah. Okey, sebagai kesimpulannya, persepsi mengenai kebaikan pemilihan rumah menjurus kepada kadar pemilihan rumah bergadai janji yang tinggi di Malaysia. Sikap dasar dan sistem yang mesra pemilihan telah mengakibatkan kenaikan harga rumah tidak terkawal dan di luar kemampuan kebanyakannya pembeli. Tambahan pula, risiko hutang isi rumah yang tinggi melalui pemilihan rumah bergadai janji. Tambahan pula, risiko hutang ini yang lebih tinggi melalui pemilihan rumah bergadai janji terhadap negara dan individu yang amat besar. Apa yang berlaku di Greece dan Argentina sepatutnya memberikan iktibar mengenai bahaya hutang tidak terkawal, terutamanya melibatkan jumlah hutang yang besar iaitu pembelian rumah. Dalam usaha mengatasi permasalahan perumahan pemilik bergadai janji, solusi-solusi yang dicadangkan mestilah bersifat pragmatik dan holistik, kerana perumahan merupakan satu subjek yang kompleks tetapi amat penting. Terdapat dua teras utama bagi solusi-solusi yang telah dibincangkan, iaitu mengurangkan pergantungan ke atas pemilihan rumah bergadai janji dan mengurangkan risiko kewangan pemilik rumah. Iltizam yang kuat diperlukan di kalangan pembuat dasar kerana masyarakat telah sebati dengan pemilikan rumah secara bergadai janji. Bukan mudah untuk merumus dan mencadangkan solusi jangka masa yang panjang bagi menyelesaikan masalah yang timbul akibat sistem pemegangan rumah yang tidak berjalan sebelum merdeka. Namun begitu, permasalahan yang dilihat semakin meruncing dan penyelesaian jangka masa pendek semakin memburukkan keadaan. Contohnya, membenarkan pengeluaran wang KWSP bagi tujuan pembayaran deposit rumah untuk membeli rumah yang mungkin menjerat pemilik rumah ketika tiba usia persaraan.